Pak. Terima kasih Timbalan Yang di-Pertua dan seluruh ahli-ahli Dewan. Gombak ingin turut serta bersama-sama untuk dicatatkan dalam sejarah kali pertama untuk Dewan ini membahaskan laporan Ketua Audit Negara sebagai salah satu daripada kerangka reformasi yang telah dicadangkan oleh Tan Sri Speaker dan juga pasukan pengurusan Parlimen Malaysia. Sesungguhnya saya ingin menyambut apa saranan yang telah dikeluarkan oleh Kuala Selangor sebentar tadi, bahawa langkah ini adalah langkah-langkah bersusulan untuk mengukuhkan proses semak dan imbang kepada pengurusan eksekutif dalam negara kita. Di samping menjadikan seorang legislatif itu berfungsi sepanjang tahun, yang tidak hanya menunggu dalam tempoh 3 kali setahun untuk bersidang, menyemak perjalanan negara yang berlangsung selama 365 hari, dan menyemak peruntukan keuangan yang berjumlah 300 bilion lebih. Dengan adanya jawatankuasa yang telah saya sadangkan, terima kasih kepada Parlimen yang telah menerima beberapa cadangan, dan juga dengan memarik dan juga mengemukakan pandangan terhadap laporan jawatankuasa audit ini, seterusnya kita akan bertindak di dalam jawatankuasa yang terbabit untuk menyemak dan meneliti, termasuk dalam Public Account Committee, dalam memastikan urus takbir dan juga perbelanjaan yang dilaksanakan itu benar-benar dilaksanakan dengan berkhemah dan tepat kepada sasaran. Ahli yang berhormat sekalian, saban tahun kita akan mendengar cerita dan juga skandal ataupun perkara-perkara yang janggal yang dilaporkan oleh Jabatan Audit Negara. Dan laporan ini telah keluar tiap-tiap tahun. Malahan setahun mungkin akan ada siri 1 dan siri 2 daripada laporan audit negara. Dengan mengekalkan tema dan ataupun mengekalkan momentum kepada kes-kes yang berlaku seperti yang kita baca ataupun yang disebutkan oleh sebahagian ahli Dewan ataupun yang pernah dikeluarkan oleh ahli-ahli Dewan dalam keadaan darurat dan dalam keadaan tidak darurat. Maknanya kita kena melihat aspek yang menyeluruh, bagaimana perbezaan dan juga bagaimana pengurusan untuk mengelakkan berlakunya ketirisan ataupun berlakunya kehilangan kewangan dan aktiviti-aktiviti yang mencurigakan tersebut. Semua sedia maklum, laporan audit negara bukanlah satu urusan untuk menghukum. Urusannya adalah untuk membetulkan kepada urus takbir dan tata kelola kepada pengurusan pentadbiran kerajaan. Ia bukan untuk meneropong apakah tugas penjawat awam dan juga keputusan-keputusan eksekutif, tetapi juga ingin menyelihat meluruh. Tetapi setelah bertahun-tahun ia berlalu, kita masih mengesani masalah yang sama. Kita masih juga mendapat isu-isu yang sama. Dan dengan membahaskan pada hari ini, kita wajar untuk meningkatkan perbahasan kita, bukan hanya soal peringkat jawatankuasa ataupun soal technicality, tetapi persoalan dasar. Dasar apa yang mampu kita gubah supaya ia tidak akan berulang kembali. Dan dalam pengalaman COVID-19 sebagai contoh, itu pengalaman yang unprecedented ataupun dengan izin ia adalah pengalaman yang tidak pernah kita lalui sebelum ini. Maknanya apa? Maknanya mungkin kita perlukan satu kaedah khas perbelanjaan ketika darurat, yang mana perbelanjaan itu juga ada semak dan imbang. Semak imbang tertentu harus kita teruskan supaya tidak terlepas. Dan kalau dalam laporan yang ada pada hari ini, yang hilang kita dapat tahu daripada pembelian ventilator, hanya sebahagian saja yang boleh digunakan. Syarikat dari lantik-lantik terus. Kematian yang berpuluh ribu. Kehilangan nyawa. Ramai yang masih lagi dapat long COVID akibat tidak dapat diurus dengan ventilator yang baik. Itu perkara yang dah lepas. Tapi apa lagi yang mampu kita tangiskan selain daripada nak menuduh yang kekosongan yang ada kat sana, ataupun kita nak selesaikan hal ini. Jadi yang berhormat sekalian, sebab itu saya rasa sangat kecewa bila barisan pembangkang seolah-olah mengelak dengan segala alasan untuk berbahas hal ini. Kerana ini untuk masa depan negara. Kalau saya cadangkan, mungkin kita perlukan satu formula khas ketika darurat ataupun langkah-langkah bencana, yang mana perbelanjaan segera perlu dibuat, tetapi semak dan imbang dokumentasinya itu perlu ditetapkan dan perlu accurate. Perlu disemak. Supaya di masa depan kalau ada kecurangan ketika mengambil kesempatan daripada bencana yang berlaku. Ini satu perkara yang sangat malang. Di saat kita bencana, di saat kita berdepan dengan perang, di saat kita berdepan dengan situasi baru yang kita tidak pernah fikirkan, ada yang curang dan mengambil kesempatan. Amat malang kalau curang.
Tetapi ini perkara sebahagiannya dah lepas, sebahagiannya lagi kita belum sahkan. Sebagaimana saya sebut, laporan audit negara bukanlah satu wadah untuk kita menghukum. Tetapi terdapat benda-benda yang mencurigakan, terdapat benda-benda yang janggal, terdapat benda-benda yang asing. Perbelanjaan ventilator, saya rasa itu bukan hal baru. Itu ada hal yang biasa untuk sebuah hospital, untuk pengurusan kesihatan. Dalam frame yang lebih besar sekali lagi, bagaimana pula format kita dalam kesihatan. Tadi Bentong sebut sebagai contoh, adakah kita telah bersedia? Adakah kita hanya menumpukan persediaan kita kepada pengukuhan sektor hospital? Adakah kita tidak turut menumpukan kepada ventilasi di perumahan, ventilasi di kawasan dewan, ventilasi di kawasan perumahan pekerja yang menjadi sarang penyakit COVID dan sebagainya. Sebab itu saya percaya perbahasan yang nak dibawa ini masih lagi bersangkut paut dalam peringkat dasar dan sangat relevan untuk kita bahaskan di dalam Dewan Yang Mulia ataupun di Parlimen ini untuk kita melihat kerangka dan jajaran dasar. Hadirin berhormat yang saya kasih sekalian, perkara kedua yang mungkin disentuh juga adalah berkenaan dengan MySejahtera dengan penglibatan super admin yang telah memuat turun 3 juta maklumat penerima vaksin daripada aplikasi MySejahtera dengan penggunaan pelbagai IP. Hadirin berhormat sekalian, saya pernah bangkitkan tentang keselamatan cyber dan juga berkenaan dengan data peribadi yang mungkin terdedah dan digunakan dalam pelbagai aktiviti-aktiviti yang kita tidak ingini. Antara aktiviti yang sangat jelas kita bahaskan dan kita pernah bincangkan adalah berkenaan dengan penipuan ataupun skamer yang berlaku di peringkat ataupun di dalam talian. Yang sekarang aktivitinya sangat-sangat lancar dan sangat-sangat aktif. Dan kita mendapat makluman, saya tak pasti, banyak kebocoran-kebocoran itu berpunca ataupun berpaksi dan berpengkalan daripada kebocoran di MySejahtera. Dan inilah satu perkara yang harus kita setkan, dan bagaimana pula data-data ini dapat diprotek. Kita memang ada akta-akta ataupun undang-undang untuk melindungi data peribadi sebagai contoh. Tetapi kenapa MySejahtera yang digunakan itu pada peringkat awal saya dimaklumkan tidak dapat perlindungan akta peribadi di peringkat contoh. Kenapa kita tak setkan mereka harus melepasi data itu di peringkat awal? Saya terlibat sama kata perbincangan tentang MySejahtera ataupun dengar bersama-sama pada ketika itu. Sebab itu saya melihat hal ini patut disemak dan supaya tidak berulang lagi. Dan saya menggesa agar pihak eksekutif melihat sampai kepada kerangka mendasar, sampai kepada kerangka tata kelola yang bagaimana untuk elak daripada hal ini berterusan. Kalau tidak, kita akan beronda daripada kementerian-kementerian. Bila disemak daripada Kementerian Pertahanan sebelum ini, ada kes yang ini. Kemak kepada Kementerian Belia dan Sukan, ada kes ini. Semak dalam urusan COVID, ada kes yang ini. Kes yang sama di kementerian-kementerian lain berulang-ulang dan tidak diselesaikan. Sebab itu saya ucap terima kasih di atas kesempatan yang sedia ada, dan saya melihat bahawa ada keperluan untuk PAC sebagai contoh menyemak dengan rinci, tetapi kerangka dasar ini harus ada komitmen. Sebab itu usul yang dibawa adalah menggesa antara lain untuk keseluruh ahli dewan bersama-sama supaya kita sebagai ahli dewan tidak meluluskan tata kelola dan cara yang akhirnya kita akan melihat tata kelola itu mewujudkan kebocoran-kebocoran yang memalukan. Kehilangan keuangan yang telah diperuntukkan yang nilainya beratus-ratus juta ataupun saling kalau tak ratus bilion pun paling tidak berbilion-bilion ringgit Malaysia, yang menyebabkan kita kehilangan upaya untuk menggerakkan sektor lain. Laporan yang sangat jelas dikatakan di sini berkenaan dengan sektor makanan daripada Kementerian MAFI ataupun Kementerian Pertanian. Dananya besar, 190 juta. Kita berdepan dengan krisis ketidakcukupan bekalan makanan. Harga makanan yang tidak mencukupi, bekalan yang terputus, kebergantungan kepada pasaran ekspor dan asing. Takkan ini hal realistik dan dibelanjakan 190 juta? Ya, nilainya mungkin tak besar daripada keseluruhan perbelanjaan negara. Tetapi ini berulang dan masalah kita tidak dapat diselesaikan. So something yang harus masuk dengan agresif di dalam dasar itu, dalam peruntukan itu untuk kita selesaikan daripada kita tuding ini masa dia, nanti lepas tu ini masa kita pula, lepas tu masa yang lepas. So bertahun-tahun kita akan berdepan dengan isu yang sama. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Gombak. Seramai 13 pembahas telah membahas isu yang telah dibangkitkan dalam Dewan usulnya. Perkhidmatan ini dipersilakan Yang Berhormat Menteri untuk menjawab
Dimulakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi 15 minit. Dipersilakan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Saya ucapkan terima kasih kepada ahli yang berhormat yang mengambil bahagian, iaitu usul laporan Ketua Audit Negara bermula dengan Yang Berhormat Selayang, Tebrau, Muar, Tuaran, Pelanjaya, Jelutong, Bentong, Bakri, Rasa, Kota Melaka, Pekan, Kuala Selangor dan Gombak. Selepas saya dimaklumkan Yang Berhormat Timbalan Menteri Kewangan akan menjawab, seterusnya beberapa menteri ataupun timbalan menteri yang dipertanggungjawabkan. Jadi sebelum saya mula menjawab secara spesifik, saya terpanggil bila saya mendengar perbahasan pagi tadi, terutama sekali di segi point of order daripada sahabat-sahabat kita pihak pembangkang. Saya terpanggil untuk menjawab, Tuan Yang Di-Pertua. Mereka membuatkan kenyataan media mengatakan bahawa kononnya apa yang berlaku tidak mengikuti perlembagaan. Saya nak rujuk pada perlembagaan, nak mengingatkan semua ahli parlimen bahawa kita ni semua berada di dalam rumah demokrasi ni, House of Democracy ataupun disebut sebagai The August House, rumah Ogos, bukan bulan Ogos lah, tapi rumah August House. Kerana kita ni dilihat mempunyai kuasa di bawah perlembagaan yang mana bermula daripada perkara yang disebut dalam ni disebut sebagai Badan Perundangan Persekutuan, iaitu keanggotaan parlimen daripada perkara 44. Jadi perkara 44 ni Tuan Yang Pertua memberikan kita punca kuasa. Dan kalau kita tengok kepada perkara 46 kita terdiri daripada 222 orang ahli-ahli Dewan Rakyat yang diberikan kita kelayakan di bawah perkara 47. Dan daripada kuasa kita di bawah perlembagaan untuk semua pengetahuan ahli-ahli yang berhormat, yang paling penting di sini Tuan Yang Di-Pertua ialah kuasa kita di mana disebut sebagai keistimewaan parlimen, perkara 63. Maknanya kita mempunyai keistimewaan bila kita berbahas. Jadi bila pihak-pihak pembangkang menyebut perkara Peraturan Mesyuarat 77, Peraturan Mesyuarat 77 ni sebenarnya dia sebenarnya jawatan kuasa pemilihan daripada 76, 77 seterusnya. Sebenarnya Peraturan Mesyuarat ni berpunca daripada kuasa kita sebagai ahli parlimen di dalam Dewan. Maknanya standing order ni di bawah perlembagaan, di bawah kita sebagai ahli parlimen. Jadi tidak boleh berkata bahawa perkara 77 ni, standing order 77 ni melebihi kuasa kita sebagai ahli parlimen untuk membahas apa-apa perkara. Sebenarnya apa yang disebut oleh Tan Sri Yang Di-Pertua siang tadi, Tuan Yang Di-Pertua, ialah Tan Sri Yang Di-Pertua menyebutkan bahawa badan eksekutif dan badan legislatif mahu mewujudkan satu pendekatan yang lebih baru pada kali ini supaya kebanyakan laporan-laporan tahunan diperbahaskan. Dan hari ini kita bermula dengan laporan Ketua Audit Negara, dan saya tak faham dan tak boleh terima dan juga kadang-kadang geli hatilah bila mendengar mereka beria-ia tak nak bahas perkara ini. Dan bila kita dengar perbahasan pada hari ini, teguran yang dibuat ialah teguran siasatan yang dibuat oleh laporan audit negara. Jadi ahli parlimen mewakili suara rakyat, menyuarakan isu-isu yang ditanya dan dibawa oleh rakyat yang meletakkan kita di sini. Takkanlah kita menafikan suara rakyat melalui kita sebagai ahli parlimen dan meletakkan hanya suara rakyat melalui jawatan kuasa kira-kira yang kurang daripada 20 orang dengan izin. Sebab kalau kita tengok daripada standing order ni, jumlah jawatan kuasa kira-kira is less than 20, iaitu antara 6 hingga ke 12 maksimum dengan pengurusi dengan timbalan pengurusi. Adakah kita mengatakan kurang daripada 20 ahli parlimen yang hanya boleh berbahas, berbincang, memberi teguran dalam isu audit negara? Adakah bererti bahawa kita sebagai ahli parlimen yang pihak front bench, back bencher dan juga opposition bench tak boleh bincang langsung? Kerana hanya PAC yang boleh bincang. Dalam seumur hidup saya, 5 penggal menjadi ahli parlimen, saya tak pernah dengarlah perkara ni dibicarakan dalam rumah demokrasi, House of Representative. Yang keduanya, Tuan Yang Di-Pertua, mereka boleh tak nak datang dan dengar. Apa yang teruk sangat ahli-ahli parlimen bercakap? Tak ada apa yang kami tegur yang dalam laporan audit negara. Sekurang-kurangnya yang dibahaskan tu boleh dipertengahkan menjadi keutamaan dalam perbincangan PAC kemudian hari, betul tak? Kita nak tegur untuk kebaikan bagi rakyat kerana ini duit rakyat, bukan duit kita, bukan duit mak bapak kita. Takkan itu pun tak boleh, Tuan Yang Di-Pertua, sampai semua seorang pun tak ada. Tadi saya nampak ada seorang, lepas tu kena keluar. Saya betul-betul terkilan.
Tapi tak apa nak buat macam mana sebab mereka takut. Saya tak tahu nak takutkan apa sebab laporan audit ni 2021 pada yang berlaku 2020 yang kalau kita ada sidang parlimen yang tidak adanya darurat, kita boleh perbahaskan masa tahun itu. Kita perbahaskan pada tahun 2023 sebab yang tutupkan rumah demokrasi ini pun mereka juga. Betul tak? Jadi Tuan Yang Ketua, saya kenalah bebel sikit je sebab saya dengar ni cara dia bercakap ni macamlah kita ni kerajaan yang begitu zalim, semua tak ikut undang-undang. Kalau betul lah kita tak ikut undang-undang, takkanlah kita buat dalam rumah demokrasi, the August House. Kita ikut undang-undang supaya mereka kejap lagi bila menteri ke timbalan menteri nak menjawab, mereka boleh tegur, mereka boleh berkata masa saya menteri sebenarnya berlaku begini. Dia jawablah, tak ada masalah. Bukannya kita menuduh. Kita nak membincang untuk kebaikan rakyat. Takkan itu pun salah. Itu sebabnya Tan Sri, Tan Sri, kejap lagi Tan Sri dah lepas ni. Tuan Yang Dipertua, saya nak tekan di sini bahawa keutamaan kita sebagai wakil rakyat adalah rakyat yang meletakkan kita di sini. Bukan jawatan yang kita cari. Tak semesti kita tak jadi menteri, tak jadi Perdana Menteri. Semua orang salah. Kita je yang betul. Mana boleh Tuan Yang Dipertua? Betul tak? Sebab kuasa ni, Tuan Yang Dipertua, hari ni kita berkuasa, besok kita tak tahu, betul tak? Dan besok kita tidak berkuasa, kemudian hari mungkin kita berkuasa. Sebab yang menentukan qada dan qadar ya Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita yang manusia. Manusia hanya merancang, betul tak? Yang berhormat sekalian. Jadi pada hari ini, menteri-menteri dan timbalan menteri nak cuba menjawab sebab kita nak cuba memperbetulkan. Hari ini Kerajaan Perdana Menteri yang ke-10, Kerajaan Madani mahu mewujudkan pendekatan yang lebih terbuka dengan izin, transparency and accountability. Dan kita belajar daripada kesilapan yang berlaku. Dan saya pun dengar macam contohnya yang Muhammad Muar tadi, tak ada sini dia sebut tentang kehebatan kementerian menjalankan yang terbaik dalam masa COVID. Kita faham, kita menerima juga. Dan saya percaya apa yang sebenarnya laporan audit negara cuba membuat ialah menyatakan bahawa dalam keadaan apa sekalipun, dalam keadaan perang ke, dalam keadaan darurat ke, tanggungjawab kita ialah duit yang dibelanjakan adalah duit rakyat. Jadi kita kena apa sekalipun bertanggungjawab di parlimen memaklumkan kepada ahli parlimen tentang cara kita belanja duit rakyat. Itu saja yang dipohon pada hari ini. Jadi saya dengar semua perbahasan yang dibangkit oleh Yang Berhormat sekalian. Jadi saya cuba jawab yang mana saya bertanggungjawab. Contohnya yang disebut oleh Petaling Jaya tentang, dan juga yang disebut tentang apa yang dilihat oleh sahabat saya daripada Selayang, Bakri, Bentong dan Rasah. Sebenarnya Tuan Yang Dipertua, kita tidak boleh menafikan bahawa pemantauan pelaksanaan SUR telah dan atau sedang dijalankan oleh Jabatan Audit Negara melalui Auditor General Dashboard. Kalau kita masuk website dia, Tuan Yang Dipertua, dia ada dashboard. Okay. Dashboard ini sebenarnya Yang Berhormat sekalian ialah di mana ia dibangunkan bagi memamparkan isu dan status tindakan terkini terhadap teguran isu yang dilaporkan. Maknanya kalau kita bandingkan dashboard tu yang ada, kita berbandingkan dengan laporan ini, kita tengok setakat mana kemaskini itu berlaku. Maknanya ini yang disebut sebagai, yang saya sebut daripada awal tadi, aspek dengan izin, transparency dan accountability. Sistem AGD ini dibangunkan supaya isu dan status tindakan terkini terhadap teguran isu yang dilaporkan dalam laporan Ketua Audit Negara. Kedudukan semasa teguran isu dalam LKAN boleh diakses melalui portal AGD oleh semua pihak termasuk orang awam, termasuk pihak berkepentingan untuk mengetahui tindakan yang telah atau sedang diambil oleh pengaudit tersebut. Selain daripada itu, tindakan susulan melalui sistem AGD, Jawatankuasa Tindakan Laporan Ketua Audit Negara yang mana saya sebut tadi dalam mukadimah pembentangan saya, JTLKAN, telah ditubuhkan secara pentadbiran daripada tahun 2012. Dan ini terdiri sebagai satu platform untuk menentukan tindakan yang perlu diambil dalam isu punitif serta membincangkan jalan penyelesaian supaya isu yang sama tidak berulang. Bermakna JTLKAN ialah satu platform di mana wakil-wakil ketua-ketua jabatan agensi duduk. Berarti mereka melihat pada laporan audit dan dia membuat penentuan. Ya, kes ni lapor pada SPRM. Kes ni lapor kepada PDRM sebagai contoh. Sebab sebagai orang politik pada hari ini, kita bertanggungjawab menimbulkan isu daripada suara rakyat. Dalam segi implementasi, dalam segi memantau yang dibuat oleh Jabatan Audit Ketua Audit Negara, implementasi itu diwujud daripada ketua-ketua jabatan yang dimasukkan di bawah JTLKAN.
Maknanya adanya satu daripada dashboard yang ada, adanya satu platform yang mana jawatankuasa ini dilaksanakan untuk laporan seterusnya. Jadi kita memantau. Ini memang ada dalam website kalau kita baca pada website kita Jabatan Audit Negara. Dan ini adalah usaha-usaha yang sentiasa berkomited oleh Jabatan Audit Negara untuk memantau tindakan. Dan kita mesti juga macam mana Yang Berhormat Selayang menimbulkan tentang prinsip value for money yang dilaksanakan dalam pengauditan prestasi. Saya dengar perbahasan beliau tadi, memang betul. Kita selalu melihat kepada value for money. Jadi pengauditan prestasi dijalankan selaras dengan perenggan 6D Akta Audit 1957 serta berpandukan kepada piawaian perauditan antarabangsa yang dikeluarkan dengan izin The International Organization of Supreme Audit Institution. Dan perenggan 6D Akta Audit 1957 menyatakan sama ada pada pendapatnya wang telah digunakan untuk maksud wang itu diperuntukkan atau dibenarkan dan aktiviti yang berhubungan dengan maksud itu telah dijalankan atau diuruskan dengan cara yang cekap dengan memberikan perhatian yang sewajarnya terhadap keekonomian dan pengelakkan pembaziran atau keborosan. Maknanya Tuan Yang Di-Pertua, perenggan 6D itu memang cukup-cukup luas. Jadi mereka yang dalam Jabatan Audit, Ketua Audit Negara, di bawah Akta Audit 1957 itu dilihat sebagai kategori mereka yang begitu profesional mengaudit. Dan pada hari ini saya buat pembentangan tadi, ada 3 siri yang kita sebut daripada buku ni. Pertamanya laporan audit 2021 pengauditan pemantauan Kementerian dan Jabatan Persekutuan. Maknanya agency auditing ataupun ministry auditing dengan izin. Kemudian segmen kedua ialah aktiviti Kementerian Jabatan Kerajaan Berpersekutuan dan badan-badan berkanun persekutuan. Maknanya kita sebut kepada badan-badan berkanun persekutuan federal. Dan bab yang ketiga ialah laporan kepada pengurusan syarikat kerajaan persekutuan. Bererti di sini maknanya pengauditan yang dijalan tu dia pecah kepada 3 tajuk besar. Jadi mana perbahasan yang disebut oleh Yang Berhormat tadi mungkin menimbulkan tentang perkara-perkara yang spesifik. Tetapi disebabkan laporan audit ni bila kita masukkan sistem dashboard itulah sebenarnya yang akan menyambut dan memantau. Dan saya menggalakkan kepada semua Yang Berhormat untuk sentiasa buka pada sistem dashboard tersebut kepada isu-isu mana agensi yang mana Yang Berhormat mungkin merasakan perlu pemantauan ataupun persoalanan yang lebih oleh Yang Berhormat sekalian. Jadi ini jelas mentafsirkan bahawa pengauditan ini adalah untuk menilai sama ada sesuatu aktiviti kementerian, jabatan, agensi dilaksanakan dengan cekap, berhemah, berkesan bagi mencapai objektif yang ditetapkan. Tahap kecekapan ini adalah untuk menekan sama ada sumber telah digunakan secara optimum atau memuaskan. Ia berhubung kait dengan pengurusan sumber input yang cekap termasuk nilai perolehan yang wajar untuk menghasilkan output yang memenuhi kualiti, kuantiti dan tempoh masa. Prinsip berhemat pula adalah berkaitan prinsip keekonomian iaitu penggunaan kos sumber yang minimum bagi sesuatu aktiviti yang mengambil kira kuantiti dan kualiti sumber serta tempoh masa yang bersesuaian pada kos yang terbaik. Jadi inilah dengan izin ukurannya yang disebut sebagai dengan izin value for money. Maka prinsip keberkesanan adalah merangkumi konsep pencapaian matlamat atau objektif yang ditetapkan. Jadi Yang Berhormat Tuan pula mengatakan adakah kerajaan bercadang untuk mengaktifkan semula pemberian penarafan bintang kepada kementerian-kementerian dan agensi-agensi kerajaan. Maknanya setiap agensi ke kementerian ada bintang 5 star, 4 star, 3 star. Jadi Jabatan Audit Negara menyatakan bahawa jawapannya memperakui bahawa penarafan pengurusan kewangan berdasarkan bintang adalah satu kaedah yang baik untuk mengukur tahap pencapaian kementerian, jabatan dan agensi kerajaan. Ia juga akan dapat memberi sebagai asas bagi penadarasan ke atas kecemerlangan pengurusan kewangan dan seterusnya meningkatkan kualiti sistem penyampaian awam. Jabatan Audit Negara akan meneliti dan mengkaji keperluan bagi mewujudkan sistem penarafan pengurusan kewangan dengan mengambil kira beberapa penambahbaikan dan pelaksanaan. Jadi Yang Berhormat Tuan juga bertanya apakah status pengubahan rang undang-undang kebebasan maklumat pembentangan rang undang-undang wajar disegerakan. Jawapannya status pengubahan akta kebebasan maklumat adalah di peringkat pengumpulan maklumat dan libat urus. Sejak Januari 29 hingga Februari 2023, kerajaan melalui bahagian hal ehwal undang-undang telah melaksanakan sebanyak 20 sesi libat urus.
dan merangkumi sesi perbincangan taklimat mesyuarat dengan pelbagai kementerian, jabatan, agensi kerajaan, ahli akademik, badan bukan kerajaan, penubuhan masyarakat, Baladi, CSO dan pihak berkepentingan bagi maksud pejabat Pesuruhjaya Maklumat yang dicontohkan sebagai pejabat Pesuruhjaya Maklumat dari Sri Lanka, Indonesia, India, Afghanistan, Scotland dan United Kingdom. Selain pada itu, selaras dengan keprihatinan kerajaan bagi memahami sentimen rakyat terhadap perkara ini, kerajaan juga telah mengambil inisiatif untuk melaksanakan soal selidik awal mengenai cadangan gubalan Akta Kebebasan Maklumat bermula 31 Januari hingga 16 Februari 2023 atas talian melibatkan 8,841 responden, majoriti 51.5% bersetuju supaya Akta Kebebasan Maklumat digubal bagi sewaktu akta di peringkat persekutuan. Jadi yang berhormat, disebabkan masa dan saya ada beberapa timbalan menteri ataupun menteri yang akan menjawab, saya akan menjawab secara bertulis kepada perbahasan soalan yang ditimbulkan oleh yang berhormat daripada Petaling Jaya dan yang mana saya tertinggal. Jadi kesimpulannya, Tuan Yang Dipertua, sebenarnya bagi pihak kerajaan pada hari ini, kita mahu melihat pembentangan laporan audit negara ini sebagai satu permulaan yang baik bagi seluruh rakyat Malaysia, dan harapannya tiap-tiap tahun selain daripada pembentangan dibawa kepada PAC, tetapi juga dibuka kepada semua ahli-ahli yang berhormat untuk membahaskan, dan yang paling penting adalah untuk memberi maklum dan semua saranan yang cadangan yang dikemukakan. Yang paling penting, Tuan Yang Dipertua, sebelum saya duduk, ialah kita mesti ingat keistimewaan Parlimen bahawa perkara 63, kita cakap di luar, kita boleh disaman untuk fitnah. Kita cakap di dalam, cakap pasal apa pun, kita mendapat perlindungan. Itu sebabnya, ahli yang berhormat, jangan kita takut untuk teguh kerajaan, walaupun kerajaan sesama kita satu parti, kerana teguran Tuan Datuk Yang Dipertua, sebenarnya teguran ni selalunya membawa satu hasil yang lebih baik. Sebab we are not perfect human being. Ya, teguran daripada yang berhormat sekalian akan dapat membantu kerajaan madani untuk menjadi kerajaan yang lebih telus dan lebih bertanggungjawab. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Tan Sri Speaker kerana menyokong niat kerajaan untuk mewujudkan transparency and accountability bagi kerajaan madani pada hari ini. Terima kasih, Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Just a passing remark yang izin. Kekebalan perkara 63 ahli-ahli Parlimen itu gunakanlah dengan etik yang benar. Ya. Jangan melalut dan mengambil masa yang tidak tentu. Etik is very important. Berikutnya kita persilakan Yang Berhormat Menteri Kewangan 15 minit dan seterusnya. Terima kasih. Datuk Speaker, tentunya saya juga merasa pelik kerana pihak pembangkang tidak berada dalam Dewan, sengaja tidak hadir pada petang ini. Terima kasih kepada beberapa ahli Parlimen yang telah memberikan pandangan. Sebagai contoh, Selayang telah memberikan satu cadangan yang menarik, iaitu jangan Kementerian Kewangan luluskan sebarang bajet kepada mana-mana agensi yang tidak memperbetulkan teguran daripada laporan Ketua Audit Negara. Saya rasa itu satu cadangan yang menarik dan saya ucap terima kasih pada YB Selayang. Pihak kami akan meneliti cadangan yang baik ini. Kemungkinan perkara itu akan dilakukan, kita akan lihat. Tapi dengan jawapan saya ini, dengan sendiri bahawa semua yang ditegur dalam laporan Ketua Audit Negara mesti memperbetulkan apa yang ditegur itu. Seterusnya, YB Tuaran menyebut kemungkinan pembaziran adalah sebanyak 800 juta ringgit setahun daripada kiraan beliau. Dan jika itu kiraan yang wajar, tentunya ia amat merugikan negara atas sebarang ketirisan yang berlaku, dan 800 juta ringgit itu banyak pembangunan dan bantuan rakyat boleh dilaksanakan. PJ, Bakri dan Kuala Selangor menyebut bagaimana pentingnya kaedah sistem perakaunan akruan dilaksanakan dibanding dengan perakaunan asas tunai untuk mewujudkan satu sistem keuangan yang lebih cekap. Saya ingin maklumkan bahawa sebahagian perakaunan akruan telah pun dilaksanakan di peringkat sebahagian agensi
dan Kerajaan Persekutuan mulai dari tahun 2018 lagi melalui IGF MAS dengan izin Integrated Government Financial Management and Accounting System. Saya juga ingin maklumkan di sini bahawa pelaksanaan perakaunan akruan secara undang-undang di peringkat agensi dan kerajaan persekutuan akan dilaksanakan setelah rang undang-undang Akta Tata Cara Keuangan Pindaan dibentangkan di Parlimen. Bilakah ia akan dibentangkan? Saya telah dimaklumkan bahawa Akta Tata Cara Keuangan Pindaan ini selesai di peringkat Peguam Negara, kini di peringkat bahagian undang-undang Kementerian Keuangan untuk pelaksanaan kaedah perakaunan akruan ini. Kemudian beberapa ahli yang berhormat menyebut mengenai Akta Tanggungjawab Fiskal FRA dan juga Akta Perolehan Kerajaan. Saya ingin maklumkan di sini bahawa Akta Tanggungjawab Fiskal FRA Fiscal Responsibility Act ini masih lagi di peringkat Peguam Negara dan belum dipulangkan kembali ke peringkat Kementerian Keuangan, dan kita berharap dan komited mudah-mudahan kita boleh melaksanakan Akta Tanggungjawab Fiskal pada hujung tahun ini. Kemudian ada juga ahli yang berhormat yang menyentuh tentang Akta Perolehan Kerajaan. Saya ingin maklumkan bahawa sesi libat urus dengan pihak-pihak yang berkepentingan sedang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Seterusnya akan dihantar ke pejabat Peguam Negara, kemudian kembali ke peringkat Kementerian Keuangan dan Kabinet akan meneruskan kemudian. Jadi itu tentang 3 akta yang ada kaitan mengenai laporan Ketua Audit Negara ini. Bentong menyarankan agar siasatan menyeluruh dan ambil tindakan pada pihak yang berkaitan. Begitu juga Rasah Ketua Melaka Pekan dan Gombak misalnya, supaya tata kelola sangat penting untuk melaksanakan segalanya ini. Saya ingin mengambil contoh teguran Ketua Audit Negara kepada Kementerian Keuangan berhubung tentang agensinya iaitu Kastam. Ya. Saya ingin maklumkan di sini bahawa Jabatan Kastam Diraja Malaysia sedang memperkemaskan prosedur dan peraturan mengenai apa yang disebut dalam teguran Ketua Audit Negara terkurang kutip duti kastam berjumlah 72.32 juta ringgit mengenai syarat pemastautin dan pemilikan kenderaan tidak dipatuhi. Jadi pihak kastam menyatakan bahawa kenderaan di Pulau Bebas Cukai iaitu Langkawi dan juga Labuan boleh dikecualikan duti import, duti excise dan juga cukai jualan. Saya makan mendapati bahawa daripada jumlah 72.32 juta terkurang kutip itu, sebanyak RM146,824.49 disebabkan kerana pengiraan duti excise tidak tepat dan telah dipungut semula sebelum auditan dijalankan. Kastam telah mengambil tindakan segera dengan memperkemaskan perkara berkaitan, mengeluarkan syarat pemastautin bagi pemilikan kenderaan yang hendak dibawa keluar, menstrukturkan semula kadar susut nilai bagi kenderaan. Jadi, pendaftaran kenderaan dibawa masuk ke Pulau Bebas Cukai memerlukan pengikraran borang kastam, salinan kad pengenalan, surat akaun sumpah, surat akaun majikan, bil utility kediaman. Pengiraan duti kastam bagi kenderaan di Pusat Bebas Cukai ini telah mengimbal kira kadar susut nilai yang ditetapkan. Kastam turut menyiasat unsur-unsur penyelewengan, status pemastautin dan mengkaji isu pelanggaran syarat pemastautin seperti yang dinyatakan dalam laporan Ketua Audit Negara 2021. Saya ingin maklumkan bahawa hasil pemeriksaan lanjut berdasarkan persampalan audit disahkan berlakunya penipuan di pihak pemilik kenderaan yang telah mengemukakan surat akuan sumpah palsu dan kandungan tidak benar. Ini kali pertama dimaklumkan ya dalam Dewan Rakyat ini wujud penipuan di pihak pemilik kenderaan. Susulan penemuan ini, satu task force yang dianggotai oleh pegawai kastam telah ditubuhkan bagi menjalankan siasatan lanjut bagi tujuan mengutip semula duti atau cukai yang kurang dipungut. Terima kasih kepada Ketua Audit Negara yang memberikan teguran dan kita mengambil tindakan. Tindakan tegas pada pihak yang menipu kastam tentunya akan dilapor kepada pihak polis agar tindakan sewajarnya diambil segera.
Jadi tidak sia-sia kita mengadakan pembentangan pada hari ini, dan juga apa yang disampaikan oleh pihak 13 orang yang membuat teguran-teguran daripada ahli parlimen kita. Satu lagi, Yang Berhormat Menteri. Sikit ya sebelum Yang Berhormat Menteri, saya tekun dengar semua penjelasan diberikan. Terima kasih di atas penjelasan diberikan. Mungkin Yang Berhormat Menteri adalah orang yang boleh sewajarnya menyiasat perkara ini dan maklumkan pada sesi yang akan datang. Mengenai persoalan saya, sama cadangan saya supaya satu audit dibuat oleh Jabatan Audit Negara, Ketua Audit Negara daripada tahun 1981 sehingga 2003 ketika Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri. Adakah Kementerian Kewangan boleh mengesahkan kalau kerajaan Jepun ada membayar 206 bilion sebagai pampasan kepada keluarga-keluarga yang meninggal dunia akibat keretapi pembinaan landasan keretapi maut atau death railway. Bolehkah perkara ini disahkan oleh Yang Berhormat mungkin bukan kali ini, pada sesi-sesi yang akan datang? Terima kasih. Saya telah mendengar semua 13 perbahasan daripada ahli Yang Berhormat, dan saya juga telah mendengar apa yang disebut oleh Jelutong. Saya harap pihak-pihak yang berkaitan perlu mengesahkan 1981, 2003 audit adakah kerajaan Jepun membayar pampasan 206 bilion itu. Saya tidak ada dengar mana-mana laporan pembayaran, dan setakat ini itulah jawapan yang saya boleh ketahui. Dan tentunya kalau ada pembayaran daripada kerajaan Jepun kepada pihak kerajaan, tentunya perkara itu akan dimaklumkan secara telus. Namun setakat ini saya tidak ada mendengar apa-apa laporan, dan kita harap ada laporan yang akan diberikan, dan jawapan secara bertulis tentunya akan diberikan kepada pihak YB Jelutong. Gombak menyebut tentang tata kelola, ya, dan begitu juga rakan-rakan yang lain, Tebrau, Muar, menyatakan bahawa perkara yang perlu diperbaiki, ya. Siapa lagi? Saya ingin menyebut satu contohlah bagaimana dalam laporan Ketua Audit Negara menyebut bahawa Felcra Berhad tidak memberikan dividen pada peserta, pada keseluruhan peserta. Ada 67.14 juta ringgit dividen belum diagih sejak April 2022 kepada 15,000 peserta. Itu ditegur, ya, dan kita ingin maklumkan bahawa antara sebabnya kesukaran untuk mengesan peserta atau ahli waris, proses bicara kuasa yang belum selesai di peringkat pejabat pusaka kecil daerah, status peserta yang belum dapat disahkan oleh Jawatankuasa Pemilihan Peserta Peringkat Kerajaan Negeri. Dan bagi menyelesaikan isu pembayaran dividen pada peserta, Felcra sedang mengambil beberapa langkah, antaranya seperti berikut: mengadakan hari bersama waris bertujuan untuk menjelaskan kepada peserta pewaris mengenai langkah-langkah yang perlu diambil, mengadakan kerjasama dengan pejabat pusaka kecil daerah, mengedarkan risalah dan informasi yang berkaitan masjid, surau, dewan orang ramai, menggunakan platform media sosial, menjemput pejabat pusaka kecil daerah ke kawasan-kawasan Felcra. Jadi pihak Felcra memberikan komitmen untuk mensasarkan isu ini dapat diselesaikan dalam tempoh setahunan ini. Dan Felcra juga ditegur kerana tidak memberikan 3 tahun berturutan dividen pada kerajaan. Dan Felcra menyatakan bahawa ada beberapa perkara yang berlaku, antaranya kerana pertukaran juru audit kepada KPMG. Begitu juga bagaimana pada tahun 2019 harga sawit yang jatuh begitu teruk yang menyebabkan Felcra rugi. 2020 begitu juga 2021 2022 Felcra boleh memberikan dividen pada kerajaan, dan setakat ini dividen pada 2014 9 juta ringgit pada kerajaan, 37.16 juta ringgit 2015 pada kerajaan, 2016 4.33 juta, 2017 10 juta, 2018 1.5 juta, berjumlah 61.99 juta. 2019 yang ditegur oleh Ketua Audit tak diberikan dividen pada kerajaan kerana kerugian Felcra. 2020 rugi, 2021 insya-Allah untung, 2022 insya-Allah untung, 2023 ada untung dan boleh diberikan dividen pada kerajaan. Sebenarnya laporan Ketua Audit Negara ini sangat baik, Datuk Speaker, kerana dia memberikan
kesedaran dan ingatan kepada agensi-agensi, kepada kementerian-kementerian. Saya kira apa yang dibentangkan dan dijawab oleh timbalan-timbalan menteri-menteri yang berkaitan di sini juga amat baik kerana dia menambahkan lagi komitmen kita untuk melaksanakan segala perkara yang ditegur itu dan untuk melaksanakan segala pembaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Maka dengan jawapan Menteri tersebut, sesi pada hari ini akan berakhir. Ahli-ahli yang berhormat, mesyuarat Dewan hari ini ditangguh sehingga jam 10 pagi hari Rabu 7 Jun 2023.